Hai, Assalamualaikum korang. So, welcome back to my YouTube channel. So, hari ni ada kelainan sikit dalam channel kita. Teha nak cerita tentang, as you can see on the title below. So, korang dah tahu kan title dia pasal apa? Pengalaman Teha mempunyai sakit endometriosis semasa umur 16 tahun. Okay, so why Teha rasa Teha nak share kat korang semua? Sebab Teha rasa it's important to kita share dekat orang lain. Okay? Sebab benda ni tak ramai yang tahu. Even myself baru tahu masa Teha buat assignment untuk human physiology year 1 sem 1. Masa tu baru Teha tahu what is actually endometriosis. Sebab asyik dengar je kan, asyik ni je, jadi why not I research about it and now I know. Okay, so Teha akan mulakan cerita dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, masa ni Teha hit puberty masa Teha umur form 2, hujung tahun form 2. Okay, so masa Teha dah hit puberty masa tu, Teha pun macam Teha tanya kawan-kawan Teha, korang pernah senggugut tak? And then kawan-kawan Teha semua kata pernah, ada yang tak pernah. Okay, and then I tanya, what is actually the feel when you got your ni kan, bila you datang bulan? And then orang cakap, oh ada yang sakit pinggang, ada yang macam senggugut macam sakit-sakit tu kan, ada yang tak ada langsung, ada yang tak sakit langsung. Okay. So Teha pun macam, oh alright, tak apa, it's okay. Okay, so bila Teha dah tahu macam, oh okay, maybe ini adalah common things kot. Memang common things. Bila I tanya mama pun, biasalah kan. So macam bila kita dah tahu biasalah tu, macam okay, it's okay. And then sebulan ke bulan, month by month, and tiba-tiba Teha rasa senggugut. Okay, Teha tak tahu lah actually, tapi Teha sakit sangat-sangat. Okay, so dia seminggu je sakit. Okay, masa hari-hari pertama datang bulan kan. Okay, sebulan yang kedua, masa tu Teha rasa lain sangat senggugut tu. Because senggugut dia, Teha tak boleh nak bangun. Kalau Teha jalan pun jalan macam bungkuk-bungkuk sebab kita tahan sakit. And then Teha rasa nak muntah, rasa macam perut Teha ni macam nak keluarkan something. Memang sakit sangat-sangat. Memang nak pergi tandas. Memang perut Teha sakit macam nak pergi tandas. Tapi actually tak ada apa-apa pun. Memang sakit, Teha nangis-nangis. And one of things yang Teha rasa Teha ingat sampai sekarang, Teha akan berpeluh. Muka Teha pucat, and then Teha akan rasa macam tahan sakit and then berpeluh sangat-sangat. Teha tak tahu kenapa macam tu. Okay, memang sakit lah. Memang setiap bulan. Sorry kalau korang dengar guru nak hujan. Okay, so macam memang setiap bulan macam tu. Memang Teha macam, ya Allah sakitnya kan. Okay, tapi apa yang merisaukan Teha, apa yang Teha rasa pelik, even Teha tak datang bulan, rasa sakit tu masih ada. Faham tak? So Teha macam, oh my god, why? And then I ni jenis macam observe dulu, tengok dulu kan. Kita tengok, okay, kalau bulan ni aku macam ni, kita tengok bulan depan dan bulan seterusnya. Maknanya Teha tengok dalam 2 ke 3 bulan, still ada rasa yang sama. Okay, jadi Teha pun bagi tahu my mum. Sebab my mum dah bengang. Okay, I setiap bulan akan cuti. Maknanya setiap bulan, seminggu tu I tak akan pergi sekolah. Kalau I pergi sekolah, I akan call ayah I nak balik. Cakap, papa, kakak nak balik, I cannot handle the pain. Masa tu ayah I daripada KPJ Tawakal ambil I, bawa balik rumah, beli makanan siap-siap supaya boleh makan, and then he go back to work. Macam tu lah setiap bulan ayah I kena macam tu, menghadap penyakit I masa tu. Actually I tak tahu apa-apa pun, rasa macam sanggup biasa kan. And then sampai cikgu pun cakap, alah biasa je sanggup ikut Jepun kan. Dia macam, kau faham tak sakit tu apa? Macam tu. Okay, so memang Teha akan cakap kat kawan Teha, macam deskmate Teha, cakap, aku nak balik lah, aku tak boleh tahan. Okay, lepas tu sampailah form 4 tau. Memang sampai daripada form 3, kira 2 tahun lah Teha tak tahu apa-apa tentang ni. Okay, so kira 2 tahun daripada form 3 sampai form 4. Okay, form 4. And then masa tu Teha macam, seriously I tak rasa macam tu diri I. Macam sakit sangat, macam memang sakit sangat-sangat. Okay, and then my mum tanya, why not kita pergi jumpa doktor, kita tengok kenapa kan, sebab apa yang sakit sangat. Even
mak I jadi pelik sebab even I tak sanggup pun I ada rasa sakit tu. Macam tu. Okay, so I jumpa my doctor, which is Dr. Malik. Okay, Dr. Malik ni adalah obstetrician and gynecologist. So kalau Teha pun tak tahu nak sangat nak pronounce dia, jadi ini ejaan dia. So Teha pergi Ampang Puteri, Teha pergi jumpa doktor ni lah. Okay, doktor ni adalah doktor yang sambut kelahiran I, adik-adik I. Okay, tahu tak doktor bersalin tu? Yang tu lah. Okay, so dia lah. So dia pun tanya, okay, kenapa kan semua. And then I buat ultrasound. You know what is ultrasound? Okay, ultrasound tu macam korang tengok baby tu. Macam tu. Tapi aku bukan ada baby. Janganlah fikir macam tu. Ramai bila dia print out kan dia nampak macam yang baby punya scan tu kan. Ramai bila aku post semua fikir aku ada baby. Lambat lagi. Lambat lagi. Okay. So tiap-tiap jumpa lah doktor tu. And masa tu dia tanya my mom kenapa, apa semua. And my mom explain what pain, apa semua kan. Ini macam budak-budak bodoh je datang. Jumpa doktor je. Tu je. Okay. I just fikir tu je. And then kita orang pun mulakanlah ultrasound tu. Okay, kalau korang tahu ultrasound tu macam mana, ultrasound tu macam ni. Okay. Tahu tak tempat scan baby tu? Scan baby. So dia pun scan lah dekat tempat I tu. And then dia tunjuk lah, this is your right ovary, this is your left ovary. Okay, so macam tu macam aku tak faham apa-apa babe. Tengok je lah kan. Tengok je. And then doktor tu cakap apa-apa, I bukannya faham. Okay. So I memang tak faham apa-apa. You just only a 16 years old girl that knows nothing about it. Okay. So macam okay, tak apalah. Dengar je lah. And then dia tanya my mom, is it my mom ada menstrual pain, sakit segugut masa dia teenager? And mama say ada. So mungkin benda tu genetik, mungkin tu dapat pada I. Okay. So masa tu kita dapat tahu macam, oh okay, baby is nana. And I pun tak ingat I dapat ubat apa. And after that still lagi sakit tu. And my mom cakap, okay, doktor pun cakap kalau still lagi ni kita kena admit dia. Kena admitted lah. I kena masuk ward. So masuklah ward. Masa ni ada form 4 tau. Okay, masa ni ada form 4. I pun masuklah ward. Masa I masuk tu memang sakit. And then I kena cocok guys. Okay, function dia cocok ni I tak tahu sebab apa sangat. Tapi sebab dia nak kurangkan sakit tu. Macam supaya sakit tu tak berlanjutan lah. Okay, so mula-mula dia cocok kat belah pinggul belah kanan. And then still lagi tak, ni dia cocok belah kiri. I dah memang tak suka jarum kan. Lepas tu cocok memang sakit. Okay, so I memang tak suka. I memang nangis lah pasal tu. Okay. So lepas tu dia pun macam still lagi tak elok, still lagi tak ada kurang even doktor dah cocok kan. Okay, so doktor kata if tak juga kita kena proceed masuk OT, which is I kena buat laparoscopy. And you know what, laparoscopy korang boleh pergi dekat Google, korang cari lah what is laparoscopy. So laparoscopy ni pun function dia untuk diagnose juga untuk diagnose juga penyakit endometriosis ni. So korang boleh tengok, korang search je apa itu endometriosis and then you guys boleh tengok. Okay. So after that dia pun macam pergilah masuk OT. So Isnin tu juga Teha masuk OT because nothing yang kurang. And then dia pun macam masa tu I suka gila masuk bilik OT babe. Ada abah handsome. Okay, abaikan yang tu. Okay, lepas dia Teha keluar daripada bilik OT, Teha masuk ward biasa, memang tak boleh nak gelak lah. Okay, Teha kena tebuk 4 places. Kiri. Okay, so korang bayangkan ni adalah pusat korang, tengah-tengah. So dekat pusat tu, kat bawah tu. And then belah kanan tempat dengan appendix tu. Sebab iPhone 3 ada appendix, iPhone appendix. So dia jadi macam betul tu kat situ. Okay, situ. And belah kiri I. And also dekat belah kiri yang bawah sikit lah. Patutnya I ada 5, tapi doktor kata it's not necessary at all. Kalau betul-betul macam teruk ke apa tak, boleh cocok 5. And then masa tu doktor tunjuk I yang laparoscopy tu dia masukkan kamera tau. Okay, dia masukkan kamera about 1mm or 1cm like that. I tak ingat. Tapi kamera dia kecil, tiny little camera. Okay, masukkan. Tapi I tak tahu lah dia masuk macam mana sebab I tidur macam tu kan. I memang tidur masa tu. Kan tak mati aku tengok kan. Tak ada. So macam
Tengok macam kan. And after that, dia macam dekat ovari tu, korang tahu tak jerawat? Okay, jerawat yang merah. Okay, dia macam merah. Dia ada bintik-bintik-bintik dekat ovari TH tu. But the most painful Full places yang Tia selalu kena adalah left side. Sebenarnya yang banyak adalah right side. Sebenarnya belah kanan yang paling banyak berbanding kiri. Yang I selalu sakit kiri. Tapi sebenarnya dia punya kanan yang banyak. So masa tu macam, oh, tu ke? Okay, so kalau kena nak tahu endometriosis tu macam mana, so korang boleh tengok diagram ni. Okay, so you can see the diagram here. Okay. So Tia akan explain sikit tentang apa itu endometriosis ni. Jadi, endometriosis ni adalah uterus atau rahim yang diliputi dengan lapisan endometrium. Okay. Sebenarnya tisu endometrium ni hanya tumbuh di bahagian dalam rahim. Okay. Tapi sometimes dia akan tumbuh dekat luar rahim. Alright. So biasanya dekat ovary, tube fallopian, okay, bahagian-bahagian organ pembiakan. And also kalau dia jadi rare case, yang jarang-jarang berlaku adalah ia tumbuh pada usus, bunyi kencing korang, dubur. So this situation is called as endometriosis, ataupun benda ni dipanggil, keadaan ini dipanggil sebagai endometriosis. Okay. Sorry, Tia lupa nak selit pasal tanda-tanda ataupun simptom yang biasa endometriosis ni. Sakit pelvis yang teruk, senggugut yang sangat teruk, sakit ketika membuat hubungan seks atau kelamin, sukar untuk hamil, sakit semasa ovulasi, darah haid keluar banyak atau tidak normal. Contohnya keluar tumpukan darah je. So, Tia pun pernah juga kena macam tu. So, sakit ketika membuat air besar, sembelih ataupun masalah usus yang lelas semasa kita datang bulan, and also sakit apabila membuang air kecil ataupun terlalu kerap kita buang air kecil semasa haid, and also lesu. So, endometriosis ni boleh didiagnose menggunakan ultrasound, and also kita ada satu prosedur yang dinamakan laparoscopy. So, Tia akan explain sekejap lagi pasal laparoscopy, okay? Korang boleh Google what is actually laparoscopy tu, okay? So, inilah yang Tia ambil, inilah prosedur yang Tia jalani waktu Tia diagnose dia adalah endometriosis. So, masa Tia tahu tu, ini adalah berdasarkan research yang Tia buat sendiri masa Tia buat assignment tu. So, bila Tia tahu, Tia macam, oh, so the blood is after of that. So, korang boleh tengok juga diagram dia. Yang tadi Tia tengok diagram. So, kalau korang tengok diagram ni lagi sekali, okay, this is the diagram. Okay. So, diagram tu, lepas tu Tia pun menjalani proses rawatan lah. Macam biasa, setiap bulan ada check up. Okay, so which is, masa tu, doktor hanya mempunyai 2 choices sahaja for me. Adakah I nak ambil ubat hari-hari ataupun nak setiap 3 ataupun 6 bulan mengambil suntikan. Okay, maknanya setiap 3, I tak ingat, saya ingat setiap 3 ataupun 6 bulan I kena ambil injection. Okay. So, injection tu adalah injection Leukrine. Injection tu dinamakan adalah injection Leukrine. Okay. So, I tak ingat I kena ambil 3 bulan sekali or 6 bulan. I tak ingat. Okay. So, I pun macam, okay, I lagi rela kena cucuk sebab mak I pun cakap kalau dia ni kan, kalau ambil ubat memang takkan dia takkan ambil ubat. Dia takkan ambil hari-hari. So, my mom pilih untuk I ambil suntikan. Walaupun I tak suka jarum. Tapi tak apalah. Okay, sebab I pun, kau bayangkan, aku lah tak suka jarum. Lepas tu aku tak suka makan ubat. Fikirlah. Okay. So, masa tu Tia pun macam, okay, tak apalah. Tapi, tak berkesan. Tak berkesan for me. Still ada lagi sakit-sakit tu. Okay. And after that, move up ke bahagian choices yang kedua, which is ambil ubat. Okay, korang tahu ke ubat apa? Okay, ubat dia adalah ini, Mercilon, ataupun dinamakan sebagai pil perancang. Okay. So, kalau korang nak tahu, pil perancang ni bukan suka-sukalah korang nak ambil. Okay, because for me, I sendiri pun sebenarnya tak suka nak ambil pil perancang sebab dia kena ambil hari-hari. Satu strip ada 21 tablet, which is 3 minggu. Dia jadi 3 minggu. Okay. So, apa sebenarnya indication atau kegunaan ubat Mercilon ni? Indication or uses ataupun kegunaan
Mercilon ni adalah kurangkan senggugut. Okey, kurangkan rasa senggugut tu mengurangkan kuantiti pendarahan haid, mengurangkan tempoh haid, and membantu dalam merawat jerawat. Dia mengurangkan simptom-simptom pra-haid, which is premenstrual syndrome. Okay, and also dia melindungi kita daripada bara ovari dan endometrium. Okay, so Mercilon ni 99% amat berkesan ya untuk pencegahan hamil. Sangat efektif lah orang panggil. Okay, so satu strip ada 21 tablet mewakili 21 hari. Cara pengambilan dia, TH kena makan sampai habis setiap hari. Okay, bagi I, side effect yang I nampak sangat is bila I ambil tak tentu masa or I ada skip. Okay, so my mum ni memang selalu marah sebab I jenis yang memang tak suka makan ubat. Okay, so contohlah bila I lambat makan, contoh setiap hari you ambil pukul 9, tiba-tiba hari ni ambil pukul 9, esok you ambil pukul 12, esok you ambil pukul 11, esok you, dia takkan efektif guys, and then korang akan rasa sakit. Okay, and then ada pendarahan. Okay, pendarahan tu maknanya macam keluar darah lah. Okay, so masa tu macam oh my god, kenapa keluar darah macam tu. Okay, so dia macam oh my god, I pun tanya my mom kan, and then kau ambil pukul berapa? So macam kalau tak tentu masa pun boleh jadi isu juga. Okay, and also korang skip. Okay, dia pernah tahu skip satu hari, esok tu keluar darah. Ataupun tengoklah berapa ni ada tu dia keluar darah. Okay, so dia pun macam so dia nampak dekat situ jadi janganlah skip ubat. Okay, ambil dalam masa yang ditetapkan. Macam korang dah tetapkan masa korang pukul 8 ambil, so esok pun korang kena ambil pukul 8 supaya ubat tu efektif, ubat tu berkesan dan consistently korang kena ambil. Okay, So lepas dia habis 21 tablet, dia kena sebenarnya dia buka strip yang baru. Di satu kotak ada 2 ke 3 strip, dia tak ingat. Mahal tau, bukannya benda yang murah ya, pil perancang Mercilon ni. Okay, so sebelum dia ambil strip yang kedua, dia akan skip seminggu. So my mom selalu kata seminggu dah habis tablet, rehat seminggu. Maknanya rehat seminggu tu biarlah awak period lah, masa tu datang bulan. So maknanya kita kawal kita punya haid. Okay, kalau dia tak datang, kalau contohlah hari ke-8 tu tak datang period, hari ke-9 mungkin hari ke-9 datang, dia macam tu. Okay, so korang kena, dia jadi macam teratur korang punya ni 3-1, korang faham kan? So macam 3 minggu tu tak adalah korang punya datang bulan tu tak teratur. Sebenarnya benda ni untuk mengatur kita punya kitaran haid. Okay, untuk kurangkan rasa senggugut tu. Okay, and after that dia stop. Okay, baru je awal tahun ni dia stop. Okay, sebab dia rasa dah tak tahan nak pakai ni, and then it's not good at all. Sebab my mom pernah tanya, is it dia akan kacau ke pregnancy dia apa semua, tapi I tak tahu. Okay, I tak tahu apa yang doktor cakap ke apa kan, I tak tahu. And after that I pun macam it's okay. And then I pun macam tak apalah, kita just ni je lah kan, I macam mana nak fikir sangat. And after that I pun dah berhenti makan kan. Bila I dah berhenti makan, I cakap kat my mom, dah okay, I nak berhenti, I tak nak makan dah. So my mom kata okay, it's okay, baguslah kalau dah rasa okay. And last kali masa I dah berhenti tu, masa tu lah I macam sakit berpeluh semua tu datang balik. Tapi sekali tu je. And after that sampailah sekarang dah tak ada dah sakit yang seteruk yang Teha alami masa Teha form 4 semua tu. So itu je ceritanya. Okay, so kepada wanita-wanita, perempuan, lelaki di luar sana, okay, ambil tahulah tentang penyakit yang kita rasa sekecil-kecil zarah tu. Kita kena ambil inisiatif untuk kita pergi check up ke, untuk kita pergi check, observe. That's why it's called as observe. Okay, observe dulu. Tengok. Kalau bulan ni macam ni, kita tengok bulan depan. Kalau korang rasa macam dah itu benda pelik, pergi je jumpa doktor. Okay, jumpa, dapatkan advice daripada doktor, dapatkan ubat yang suitable for you guys. Okay, so doktor boleh diagnose korang ni sebenarnya sakit apa. So bila korang ni, kalau korang nak pergi farmasi sekalipun, korang dah tahu
ubat yang kena untuk korang. Kalau ubat tu tak kena, korang akan jumpa siapa? Korang akan jumpa doktor. Korang akan cakap, doktor, ubat ni sekian. Okey, macam Teha tak kena dengan ubat suntikan Lukrin tu. Jadi Teha ambil inisiatif untuk ambil yang ubat nombor 2. And then that is effective for me. Okey, setengah ada orang ambil suntikan lebih bagus daripada ubat. Okey, tetapi ada orang macam ni pula, sebaliknya. So kita dapat tahu setengah orang macam ni, setengah orang macam ni. So Teha bukan kata alah benda ni biasa je, apa semua. Teha tak nak korang ambil mindset macam tu. Teha nak korang fikir apa-apa penyakit ada risiko yang tersendiri. Okey, kita tak, kalau Teha tak nak dia jadi teruk lagi akan datang. Lagi-lagi you as perempuan, badan you nak pakai lama. Okey, jaga badan, jaga kesihatan dalaman. Okey, kalau korang nak tahu kan, jaga kesihatan dalaman ni lah kita yang kena praktikkan, kena tengok berbanding dengan luar kan. Sebab apa Teha cakap macam tu? Sebab kesihatan dalaman ni kita tak pernah tahu. Kita rasa kita batuk biasa, rupanya kita ada sakit ni. Kita rasa kita ada pening kepala biasa, rupanya ada sakit kepala ni. So kalau korang rasa ada something wrong somewhere pada diri korang yang korang tak pernah rasa, korang explain pada doktor, and then dapat advice pada doktor. So doktor boleh check, and doktor boleh diagnose what is actually happen to you. Okay, so itu adalah jalan yang terbaik. Tak kisah korang pergi kerajaan ke swasta ke, dapatkanlah nasihat doktor. Okay, so doktor boleh check dengan lebih mendalam berbanding korang buat spekulasi sendiri. Oh, aku sakit kepala biasa je, lepas tu mula-mula lah ada sakit ni lah, ada sakit tu lah. Kita nak elakkan sakit tu lagi. So sebab tu lah ada terms yang mengatakan mencegah lebih baik daripada merawat. So korang lebih baik cegah dulu daripada korang nak kena rawat. Korang fikir keluarkan ubat ni murah ke? Mahal tau. Even Teha pun Teha rasa mahal. Satu strip tu je dah berapa. Even Teha makan ubat asma tu pun dah berapa pula nak kena keluar duit. Okay, so korang kenalah jaga kesihatan korang. Tak kisahlah luar atau dalaman, korang kena jaga. Okay, So, that's all for today. Okay, sampai situ saja cerita Teha. Hope korang ambil lah benda ni sebagai something untuk korang, information untuk korang. Okay, supaya korang lebih alert dengan apa yang akan datang. Okay, kita tak tahu, kita rasa benda ni biasa, tapi rupanya macam tu. Okay, so jaga diri korang, stay safe, stay hygiene, jaga kebersihan korang. Okay, duduk rumah, jangan keluar. Okay, and lastly is be good, do good, spread positivity to all people around you, and don't forget to be the best version of yourself. Bye bye.